Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hari ini hari Jumaat kan, 24 hari bulan Disember 2021. Bertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Saya Faria On. Diharapkan anda semuanya sihat. Walaupun kita sekarang ini berdepan dengan satu cabaran besar buat seluruh rakyat Malaysia. Sama ada yang terkesan dengan banjir maupun tidak, kita masih lagi bersama-sama untuk mengharungi cabaran akhir tahun 2021 ini. Ya, betul. Lagi berapa hari kan? Lebih kurang seminggu saja, dan lebih penting bagi saya sekarang ni, fokusnya adalah berbeza-beza di setiap negeri ni. Ada negeri yang masih lagi sedang ditenggelami air. Ada negeri yang pada ketika ini sedang di beberapa kawasan pasca banjir itu pun satu tugasan yang sukar juga saya percaya. Dan masih lagi sedang berjuang adalah para sukarelawan kita. Saya nak berikan shout out sikit kepada mereka ini kerana tanpa kalian semua yang mengambil inisiatif sendiri kan, pergi ke tempat-tempat yang berisiko ini dengan perancangan yang sangat baik, dengan koordinasi yang sangat baik. Terima kasih banyak-banyaklah kerana terus memberikan bantuan. Tapi yang penting jaga diri semua, okey? Ya, jaga diri buat Barisan Harapan, terutamanya mereka yang daripada mula masuk ke kawasan bencana sehingga hari ini. Saya sangat-sangat berharap dan mendoakan kalian diberikan kesihatan yang baik dan juga jangan putus asa walaupun ada berlaku sedikit kisah-kisah terpencil yang mungkin mengguris rasa, menjatuhkan semangat para sukarelawan. Dan macam Hanif sendiri turut membantu mereka yang terkesan. Bagaimana setakat semalam? Semalam saya ke kawasan Kampung Seri Aman di Puchong, di mana adalah beberapa rakan di situ. Dan memang bila pergi tu, memang itu antara kawasan yang agak terjejas dengan sangat cepat. Sebab ada kawasan sungai di situ kan, memang besar juga. Dan keadaan, kalau saya boleh katakanlah, kita memang melihat kepada satu keadaan yang mungkin ditenggelami air tu nampak macam biasa kan, tapi kesan selepas banjir itu memang satu rumah ni ditenggelami air. Dan kalau saya ni tinggi macam ni, katanya pada hari kejadian dia lebih tinggi dari saya air yang naik tu daripada rumah tersebut. Ada satu rumah ni memang bukan sahaja barang-barangannya, tapi cerminnya pecah, keadaan di dalam rumah pun dah tak boleh pakai semua barang. Jadi semua terpaksa dikeluarkan. Saya ni pertama kali sebenarnya, ini bukan pengalaman saya yang banyaklah. Saya pertama kali berdepan dengan perkara sebegini. Sampai saya tak tahu nak mula macam mana. Betul. Tak tahu kan macam mana ni sebenarnya. Jadi berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itu memang betul lah. Betul. Dan kita mengharapkan juga mungkin sukarelawan, mungkin hari ini hari Jumaat kan, esok satu hari pastinya ramai akan turun ke kawasan bencana. Pastikan kalian jangan tertumpu pada satu kawasan sahaja. Mungkin kawasan tu mendapat paparan lebih besar, luas daripada pihak media. Jangan tertumpu pada itu. Sedangkan yang Puchong ni pun ramai yang mengatakan bahawa tak dapat bantuan lagi, mungkin di kalangan keluarga sahaja. Jadi kita mengharapkan adalah nanti tempat-tempat yang perlu pergi dan memberi bantuan secukupnya. Dan kita beralih ke cuaca hari ini. Ini dapat disaksikan di semenanjung Malaysia, negeri-negeri. Suhu setakat ini ada matahari, alhamdulillah, seperti Perlis, Pulau Pinang, Putrajaya, Kuala Lumpur hari ini. Dan tapi yang kebanyakannya semuanya hujan lebat, petir sebagainya. Dan saya kira ramai yang mula bimbanglah melihat kepada jangkaan ini, terutamanya di beberapa negeri yang memang pada ketika ini sedang diuji. Kita pergi kepada negeri Selangor terlebih dahulu. Di sini, di negeri Selangor kan. Okey, ini kawasan-kawasannya. Kita melihat kepada beberapa daerah, antaranya Kelang, Kuala Langat, Sepang, Hulu Langat dan juga Kuala Selangor dan Sabak Bernam dijangka hujan pada pagi ini, pada hari ini jugalah kan, sekitar sekarang ini. Tapi perlu juga terus berjaga-jaga. Ini jangkaan dan amaran awal lah kepada kita semua untuk terus berjaga-jaga juga. Dan diberikan tumpuan ke negeri Pahang yang ketika ini sangat diuji besar oleh banjir ini. Cuaca hari ini hanya satu kawasan sahaja yang cerah, iaitu Bentong. Yang selainnya ditumpukan seperti Temerloh, Bera, Rompin, Pekanbaran, Kuantan, Jerantut, Nipis, Tanah Tinggi, Cameron dan juga Raub, semuanya hujan. Dan kalau kita pergi lihat kepada kawasan sekitar Temerloh ni kan, ini antara yang menjadi tumpuan juga pada ketika ini. Di Temerloh. Cik boleh? Saya tekan lain, keluar lain ni. Perlu tangan awak jugalah. Okey, di Temerloh ni, ini antara kawasan yang memang menjadi tumpuan di sekitar Mentakap, Temerloh, kerana di situlah Sungai Pahang berada. Dan juga pada ketika ini ramai sekali yang saya percaya sedang dalam perjalanan, sebab kalau di susul masa di Twitter kan, di timeline di situ, memang ramai yang dalam perjalanan nak pergi ke sana. Tapi ada satu tips yang mungkin kita boleh kongsikan juga. Isi minyak siap-siap, bawa bekalan minyak siap-siap. Sebab di sana kabarnya ada beberapa stesen minyak saja yang beroperasi sepenuhnya, sebab bekalan sukar dibawa. Jadi takut kita pula yang terkandas akibat daripada keperluan
harian sebegitu kan. Jadi berhati-hati juga dan perlu tahu sekali informasi yang diberikan. Ini cuaca di beberapa negeri yang kami sentuh tadi dan ini amaran ribut ribut petir dan hujan lebat Selangor, Kuala Selangor dan Kelang, Melaka, Johor iaitu di daerah Tangkap, Muar dan Batu Pahat, Sarawak di Mukah, Dalat dan Mukah dan Kapit iaitu Kapit dan juga Bukit Mabung. Ya, dan ini dikeluarkan pada 4.45 pagi tadi, jangka pada sehingga jam 9 pagi tadilah. Tapi pada ketika ini juga perlu diberikan perhatian dan juga kita perlu cakna lah dengan situasi semasa ini. Informasi yang kami berikan, kami bawakan, semoga terus memberi manfaat kepada kita. Anda boleh terus pergi ke laman sesawangnya iaitu met.gov.my untuk informasi yang lebih lanjut. Sekarang pun ada aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak meteorologi juga kan. Ya. Dan setakat ini difahamkan lebih daripada 59,000 individu iaitu mangsa bencana banjir ini yang membabitkan lebih daripada 16,000 buah keluarga. Dan mangsa yang terkorban mencatatkan cecah 37 mangsa pada ketika ini, tapi 10 individu masih lagi dicari akibat daripada kejadian banjir lumpur, tanah runtuh juga turut berlaku di beberapa kawasan dan semalam juga dilaporkan ini di sekitar Taman Seri Muda juga antara kawasan yang terjejas teruk dan penemuan demi penemuan setiap hari jugalah. Jadi kami menyampaikan rasa takziah dan juga rasa bersimpati terhadap semua masa-masa banjir yang terkesan pada ketika ini. Tapi percayalah insya-Allah kita bersama-sama sebenarnya untuk kita terus menghadapi dugaan ini kan. Betul insya-Allah. Baik, kita nak teruskan pengisian MHI pada pagi ini. Ini kan kita tahu 24, esok 25. 25 pastinya tarikh bagi mereka yang meraihkan kan hari Krismas. Jadi ada beberapa buah keluarga yang terkesan juga dengan bencana banjir ini. Jadi mungkin dah buat persiapan awal dan sebagainya, tetapi jadi pula sebegini, diuji sebegini. Kita nak bersama-sama bawakan kalian untuk melihat persiapan keluarga yang bakal meraihkan sambutan Krismas ini walaupun dilanda banjir. Jadi kita nak bawakan kalian lah di section 23 Shah Alam. Dan kita saksikan bingkisan yang disediakan ini. Jom. Disember, penganut Kristian seluruh dunia bakal meraihkan Hari Natal. Namun kejadian banjir baru-baru ini pastinya sedikit sebanyak menjejaskan kemeriahan sambutan kali ini. Saya kini berada di Seksyen 23 Shah Alam untuk meninjau bagaimana persiapan penduduk di sini menjelang Hari Krismas. James Joseph, 71 tahun. Dia dan keluarga tidak sempat menyediakan sebarang persediaan untuk menyambut Krismas susulan banjir yang berlaku selama 3 hari sejak 18 Disember lalu. Preparation is too near, main dekat. Ini lagi ada 2 hari juga. Tengok dulu namanya kerusi semua sudah habis basah, semua rosak, tak boleh pakai lagi. 2-3 hari surau hujan lah, kita no mood lah kan. Tak boleh bikin apa-apa. Macam itu makanan ke apa ke kek ke belum lah, biasa kita beli juga. Meskipun sambutan Krismas kali ini tidak dapat diraihkan dengan sempurna bersama keluarga, dia tetap bersimpati atas tragedi yang berlaku kepada mangsa banjir yang lain. Yang siapa-siapa ada banjir, ada problem, barang-barang yang semua seraya hilang, saya feel very sorry lah kan untuk dia orang lah, itu saya boleh bagi tahu lah. Very sad man, sad. Ada orang bumbung pun ada duduk atas, banjir banyak tinggi macam Seri Muda semua. We are very sorry untuk dia orang lah. Berbeza pula bagi Leong Sok Kuan, 66 tahun. Dia bernasib baik kerana persiapan bagi menyambut Krismas telah dilakukan sejak Oktober lalu. So 18 saya sudah siap semua wrapping. Itu hari last 2 weeks pergi shopping. So beli hadiah sudah wrap semua, sudah siap letak pokok bawah. Dan hujan lambat. So kita tak boleh buat apa lah. So kita naik present semua naik atas. Dan Christmas tree kita nak safe lah, letak tinggi
major letak sana lah. Biarpun sedih akibat kehilangan banyak harta benda, namun bagi keluarganya, sambutan Christmas akan tetap diraikan secara sederhana. Celebrate what we have here. Tapi kita happy lah. Budak kecil dia happy untuk hadiah. Tetapi hadiah dia banyak happy lah. So luckily semua okey dan keluarga semua sihat lah, safe lah. Luckily lah. Sambutan 2020 berbeza. 2021 ini juga sangat berbeza, penuh dengan kesederhanaan tapi dalam masa yang sama juga perlu diraikan. Okey, kita harap semua dipermudahkan dan dilancarkanlah dengan sambutan bermula pada hari ini, petang ni sebenarnya kan. Ya. Sampailah ke esok. Baik. Kita doakan yang terbaik buat mereka masa-masa banjir yang terkesan dan juga mereka yang sekarang ini sedang berjuang. Dah sampai ke lokasi banjir untuk pembersihan di lokasi pasca banjir juga. Baik, selepas ini kita akan berehat dan nanti sekembalinya kita akan membawakan ini antara kisah yang mungkin akan mendekati dengan lebih jelas bagaimana pengalaman hitam yang dilalui oleh mangsa banjir. Betul. Terputus hubungan, tapi di saat-saat akhir itu ialah dengan kuasa Allah kan. Ya. Doa dan kasih ibu juga. Okey, kami akan bawakan siaran secara langsung di Malaysia hari ini selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Kejar kita. Ambil. Sabar aja. Sabar, ni ada orang nak bersalin. 1001 cerita duka dipaparkan. Tiada apa yang dapat mengubat rindu kepada insan yang telah pergi buat selama-lamanya. Meskipun perit, namun hakikat itu harus ditelan oleh mereka yang kehilangan ahli keluarga akibat bencana banjir yang tidak terduga ini. Hari demi hari, semakin banyak jasad tidak bernyawa ditemui dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di seluruh negara. Lebih menyayat hati, ada antara mangsa yang ditemui kaku tidak bergerak di rumah mereka sendiri. Setakat semalam, 37 angka korban telah direkodkan, manakala 10 lagi individu masih dilaporkan hilang. Secara keseluruhan, hampir 60,000 mangsa banjir turut dicatatkan di 7 buah negeri yang kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Baik, itu sedikit rangkuman yang kami bawakan bila berkenaan dengan bencana banjir ini kan. Bayangkan kalau kita tinggal seorang-seorang dekat rumah. Saya tak tahulah bagaimana bila dengan air naik dengan cepat, dengan bateri tak ada, bateri handphone tak ada, nak hubungi pun susah dan sebagainya. Bagaimana keadaan itu kalau terjadi pada kita. Dan ini yang kita nak kongsikan sebenarnya pengalaman salah seorang pada mangsa banjir pada hari ini. Terputus hubungan tahun 2021 ni kan masih berlaku perkara situ dengan bencana ni. Jadi kita nak perkenalkan dua tamu yang kami bawakan, kisahnya ini berkaitan dengan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang datang turun ke ibu kota nak tengok sendiri anak depan mata ni. Selamat ke tak kan? Tak puas walaupun kata dah selamat, terputus hubungan 3 hari. Jadi kita nak perkenalkan, terima kasih kerana sudi datang Puan Noriza Ismail, ibu kepada Muhammad Syahir Saidi yang terperangkap di Taman Seri Muda di Shah Alam ya. Assalamualaikum, selamat datang kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat sedikit maklumat di mana bila Syahir duduk rumah memang seorang tak ada housemate dan sebagainya. Jadi bila rentetan daripada banjir itu jadi 17 tu hujan lebat tak berhenti, 18 maknanya air betul-betul naik sampai ke tahap maksimum pada tarikh bila? Pada hari apa? Hari Ahad, 19 hari bulan. Masa tu saya duduk dekat atas. Saya boleh tengok orang naik, dia cari macam gabus, dia buat rakit. Nak cari bekalan makanan. Sebab saya dah prepare dah bekalan untuk 3 hari. Dah prepare? Dah prepare dah 3 hari. Dah bawa naik atas siap-siap? Dah bawa. Sebab kat Taman Seri Muda tu memang ada banjir. Biasanya akan naik banjir parah-parah lutut saja. Sampai hari kerja dah tu, saya dah prepare 3 hari makanan.
macam biasalah, Maggi, roti, biskut. Saya dah prepare. Sebab hari Jumaat tu hujan lebat terberhenti daripada pagi sampai ke malam, sambung pula pagi. Sabtu ya. Sabtu tu start naik. Sabtu start naik saya ada last contact mak saya petang Sabtu. Sedap video call lagi. Okey. Sampai taraf pinggang. Okey, malam tu naik, hari Sabtu dah cecah kepala. Sabtu dah dah cecah hapus. kepala. Hari Ahad. Okey. Dah cecah, dah hapus kepala dah. Dah tak ada apa dah, memang tak ada keluar dah. Tingkat 1 memang habis terus lah. Habis. Dan awak naik ke tingkat 2 dari hari Ahad tu. Hari Ahad tu saya duduk dalam tu lah. Akhirnya bermalam, hari Sabtu petang dah tak ada elektrik. Wow. Sabtu petang dah tak ada elektrik. So daripada situ kami bermalam dengan cahaya lilin. Itu. Puan, Syahir ni anak keberapa? Saya ni anak sulung. Anak sulung. Pertama. Jadi Daripada 3 adik-beradik, semua lelaki lah. Semua lelaki. Jadi ni yang jauh dulu sebab Puan di Terengganu kan? Di Terengganu. Okey, selepas terputus hubungan tu, maksudnya macam mana dapatkan informasi sampai nak datang ke sini ni? Kenapa kalau boleh Puan ceritakan? Selepas dia buat video call, malam tu cuba telefon tak dapat. Petang tu dah cuba tapi tak dapat. Lepas tu tunggu lagi hari Ahad tu. Lepas tu telefon tak dapat. Lepas tak dapat, hati dah risau dah sebab if begitu selalu beritahu air tu semakin naik lah. Dah nampak bumbung semua. Lepas tu bincang dengan suami macam mana ni anak kita ni. Lepas tu mak dah mula telefon nangis-nangis sebab dia rapat dengan Tok Wan dia. Dia ni memang rapat dengan Tok Wan dia. Mak pun nangis-nangis macam mana dapat telefon Syahir, kata tak dapat. Dia kata tak kan nak duduk diam macam ni je, dia kata kita kena usaha. Lepas tu tunggu hari Ahad lah. Hari Ahad, hari Senin tu dah mula minta pertolongan adik yang duduk sini, kontak ataupun cari. Lepas tu abang, ipar kat sini, kawan-kawan yang duduk area ni KL, tak dapat. Kita bagi alamat apa semua tak dapat. Tak dapat cari. Dah mula dah ni saya rasa. Lepas tu last kali teringat Fitri. Tanya Fitri ada tak nombor alamat Syahir. Fitri kata ada. Bagusnya Fitri ni kita WhatsApp dia jawab. Tak apa Kak, kita cuba. Dia kata kita cuba. Kata ni risau sangat ni saya ni. Lepas tu petang tu kita pergi surau, kita minta Iman tolong semayang hajat. Lepas tu maghrib tu kita pergi masjid, kita minta orang kampung semayang hajat untuk dia jugalah sebab adakah itu kekuatan Puan untuk tak apa kita redah je walaupun kita tahu perjalanan daripada Kuala Terengganu ke sini pun mencabar kan dengan keadaan hujan dan sebagainya. Masa tu dah buntu dah. Lepas tu beritahu, bincang dengan anak-anak sebab dah mak pun marah takkan nak duduk kat Terengganu lagi macam ni, anak tak tahu. Lepas tu kita kata okey, subuh esok kita akan bertolak sebab malam saya tak boleh nak bertolak. Dah nekat dah sebab malam tak boleh sebab kita tak tahu jalan Negeri Sembilan tu macam mana, Keratung, Bahau tak tahu. Ya, situ pun terkesan. Terkesan. Okey, malam tu kita dah siap, dah prepare dah semua pakaian apa nak jadi pun memang saya akan lalui. Sebab hati seorang ibu ni, walaupun kita tahu dia boleh buat diri, tapi hati kita ni sentiasa risau. Mesti nak tengok depan mata nak juga. Nak tahu macam mana. Macam mana nak kata, sentiasa aibat. Lepas tu saya rasa, ya Allah, masa itulah kekuatan saya, ya Allah, seandainya anak saya ni selamat, ketemukanlah saya dengan anak saya. Saya masa tu kita dah down dah. Kita tak tahu nak buat apa dah. Syahir, kalau boleh dikongsikan detik, sebab katanya sempat juga untuk hubungi, beritahu perkembangan kan, di sebalik tanpa sebarang bekalan elektrik dan sebagainya. Macam mana tu dapat buka telefon yang lain ni, bukan telefon yang dah tenggelam ni? Okey, ni telefon baru repair. So saya ada lagi telefon satu yang standby. Untuk telefon lama lah, kita dah tak pakai telefon tu, kita simpan. Sebab tak boleh buat apa. So kita simpan lah. Time hari jadi tu, kita tak bawa telefon tu, kita tinggal. Tinggal kat atas, memang letak kat atas. Tak letak kat bawah, letak kat atas. Power bank lama pun kita letak kat atas, kita tak guna. So kita pun prepare dah tak ingat dah yang power bank tu. Cuma ingatnya telefon ni. Lepas tu power bank yang kita pakai. Sampai 1 petang tu dah tak ada current. Malam, dah tak ada kontak. Hari Ahad tu pun dah tak boleh kontak. Tak boleh jadi ni. Kena cari something ni. Sebab saya hari-hari, saya kata,
Memang saya call ibu saya. Dalam 3 kali satu hari lah dia call saya. Saya akan call. Tanya. 3 kali tu wajib dia call. Tanya saya macam mana. Dia anak yang kata orang paling rapat dengan saya. Syahir, masa tu apa yang terlintas dalam keadaan yang huru-hara sedemikian? Okay, saya fikir kereta motor dah habis, tak apalah. Itu tak apa. Nombor 2, nak call ibu. Tapi tak ada sumber. Maksudnya bateri habis. Lain tak ada. Yang ketiga, untuk teruskan hidup, kita kena cari makan. So saya fikir bekalan saya untuk 3 hari tu, saya catu makan. Pagi saya akan makan biskut atau roti. Tengah hari makan berat sikit, Maggi. Malam tu kita akan tengoklah biskut atau roti. Itu je. Memang saya dah set dah untuk bekalan 3 hari. So hari ketiga tu, kita macam mana pun kena cari makan. Macam mana pun kena cari makan sebab kita nak terus hidup. Itu je lah saya kata. Powerbank Syahir tu yang awak jumpa tu di mana? Di dalam rumah, tapi sebab kita dah simpan barang tu. Sebab barang tu barang lama, kita assume dah tak nak guna lah. Dalam bilik, dalam kotak kita simpan. So masuk, cubalah, itu memang cuba. Dia cerita dia, telefon tu sebab lama tak guna, dia mati juga. So dia mati. Telefon tu pun telefon lama juga? iPhone 5. Okey. Lama jugalah. Dah kembung lah bateri tu. Masuk, tengok power bank sebab biasanya kalau kita cas telefon, bila bateri masuk, power bank akan berkelip-kelip. Masuk, tengok power bank tu berkelip. Aku kata alhamdulillah lah, walaupun telefon tak hidup lagi. Sebab dia cas telefon ni, dia tunggu sekejap baru dia hidup. Bila dia hidup, saya syukur sangat. Walaupun dia tak fully ni, dia baru tubik gambar Apple tu kan. Saya rasa syukurnya. Sebab dah dapat. Okey, Puan, sebaik saja Syahir hubungi, apa perkara pertama yang diungkapkan? Bagaimana sebenarnya rasa kasih ibu, kelegaan tu, Puan? Macam mana? Lepas solat subuh, solat hajat dengan ni, solat hajat dengan suami, bunyi telefon tu saya tak akak lah. Biasa mak ya, sebab saya tahu mak akan marah saya. Jadi saya pun tak nak akak jugalah. Bila saya tengok nama Syahir, saya terus menjerit. Saya terus menangis. Ya Allah, anak aku telefon. Lepas tu beritahu suami. Suami saya terduduk ya, anak kita telefon sebab dalam fikiran tu dia ingat mati dah anakku sebab setiap hari banyak keluar daripada masih muda. Ya, anak kita ke tu? Anak saya ke tu? Lepas tu bila saya mak, abang selamat ada makanan. Tu je dia bagi tahu. Tak boleh cakap banyak mak sebab bateri tak ada. Sini telefon lama ni. Okey, abang selamat. Tu je. Lepas tu terputus hubungan. Dan kami percaya itulah antara kata-kata yang menguatkan semangat Puan, suami dan Syahir pun rasanya dapat dengar suara ibu tu dah, kekuatan tu dah ada situ. Sementara itu mungkin kita bawakan juga Hanif. Ini berkenaan dengan kisah bagaimana pengorbanan ibu ni yang hampir lemas dengan bayinya ketika melalui hujan banjir di Karak, Pahang. Okey, kita saksikan terlebih dahulu. Hujan lebat yang berterusan menyebabkan banyak kawasan sudah ditenggelami air. Ramai yang panik dan mahu bergegas meninggalkan kediaman mereka. Situasi ini turut dialami sendiri oleh Suryati Abdul Mokhtar, 34 tahun. Dia dan bayinya yang baru berusia 6 bulan terpaksa berdepan dengan detik cemas apabila mereka terperangkap di kediamannya di Taman Karak Indah, Pahang pada Sabtu lalu. Air sehingga paras leher benar-benar menakutkannya. Ibu kepada 2 orang anak ini terpaksa tinggal berjauhan daripada suami kerana masing-masing bekerja di berlainan negeri sejak 2 tahun lalu. Sewaktu kejadian, anak sulung mereka berada bersama suami di Terengganu. Saya bunyi sesuatu daripada bil air lah, which is bunyi pluk, pluk, pluk macam ada tekanan air. Allah tu nak tunjuk air tu rupanya saya rasa sebab kat luar tu gelap, air tu sebenarnya dah penuh dekat luar. Dia masuk slowly melalui lubang sliding door dengan tingkap. Ya Allah, hadi air dah naik laju. Sebabnya time tu dah dekat paras pinggang saya. Saya ambil box tu sebab saya tengok box tu dia terapung. Okey. Lepas tu saya campak benda yang ada dalam box tu. Saya letak anak saya dalam tu dulu. Ini antara tong baju yang digunakan Puan Suryati untuk menyelamatkan bayinya yang berusia 6 bulan. Dan pada waktu itu, air pada paras bahu dan Puan Suryati meletakkan bayinya
di atas tong ini dalam keadaan terhuyung-hayang. Tolong. Tolong ya Allah. Air mati tinggi. Tolong langsung anak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, saya dah bertahan saat ni. Ya Allah, anak saya tolong. Tolong selamatkan anak saya je. Tolong, baby saya je. Lain saya tak fikir. Anak saya je. Ya Allah, Pak, Mama minta ampun, Pak. Mama minta ampun. Ampunkan Mama daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ya Allah. Abang tolong ya. Tolong ampunkan Mama. Tak ada orang selamatkan Mama, Bang. Tak ada orang. Ini antara situasi Puan Suryati yang terpaksa menjunjung anaknya selama 4 jam. Dia terpaksa berbuat demikian kerana paras air sehingga ke leher dengan keadaan air yang laju dan deras. Cuba anda bayangkan sekiranya anda berada di tempatnya. Bayi yang menangis sehingga kan kehilangan suara akibat kesejukan dan kelaparan. Ibu terpaksa terus bertahan bagi memastikan anaknya terselamat. Pada waktu itu mungkin anda rasakan inilah saat-saat terakhir anda bersama anak kesayangan. Mengimbau kembali detik hitam, mereka ibarat berada di tengah-tengah lautan. Tiada siapa dapat membantu. Suryati mula memujuk anaknya untuk terus sama menutup mata, seolah-olah mereka bersedia untuk ditenggelami air. Adik tutup mata. Mama pun tutup mata. Mama pun tutup mata, adik pun tutup mata. Mama rasa ni adalah takdir kita berdua. Dah memang tak ada orang yang boleh selamatkan kita. Abah pun tak ada, orang lain pun tak ada. Jadinya saya rasa Afwan itu faham situasi yang ada kat situ masa tu. Dia peluk saya erat, dia tutup mata. Saya tak tahu anak saya 6 bulan boleh buat macam tu. Pada saat itu, dia seakan redha dengan ketentuan ilahi. Bersama doa yang tidak putus-putus dipanjatkan, dia bersyukur kerana takdir masih lagi menyebelahinya. Tanpa diduga, entah daripada mana, 2 anggota bomba tiba untuk menyelamatkan mereka. Bila Allah gerakkan 2 orang angsang hero ni, saya rasakan sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kerana Allah yang menggerakkan, sebab Allah itu sebaik-baik perancang. Terima kasih. Bagaikan mati hidup kembali, bencana banjir yang berlaku ini pasti akan terpahat selamanya di dalam ingatan mereka. Itu antara pengalaman yang dilalui oleh mereka, bagaimana berjuang sehingga mungkin itu antara harapan terakhir, tapi akhirnya mereka selamat. Itu kita mungkin yang tak terkesan, tak rasa, tapi bagaimana pengalaman yang mereka lalui dengan menjunjung anak 4 jam. Dah sampai rasa itu yang terakhir kan. Okey, kita masih bersama dengan Puan bersama dengan Syahir. Sedikit je, kita mungkin tak banyak masa yang ada. Selepas jumpa kelegaan depan mata ni, macam mana Puan? Rasa macam gembira dalam tangisan lah. Maknanya di saat kita tak mampu, kita berdoa pada Allah. Itu je. Bila dapat jumpa dia, peluk dia, anak depan mata, rasa macam lega segala-gala. Tapi gembira tu dalam tangisan lah. Tak mampu nak ucap dengan kata-kata. Itu je lah. Syahir sendiri bagaimana? Mungkin ini adalah satu kuasa Allah SWT yang menemukan kalian berdua setelah melalui satu ujian yang cukup besar. Saya rasa nak berterima kasih kepada abang-abang yang bantu. Sebab tak ada orang yang bantunya. Yang dah helak, yang debu, semua dia orang. Kita dah tak ada siapa-siapa. Dah macam adik-beradik Cina, India, Melayu, semua sama. Kita tak ada apa-apa. Cuma ada dia orang saja yang tolong. Dia orang tak kisah. Tak nak pergi mana. Jom ikut nak keluar. Jom ikut. Dah tak ada apa-apa. Walaupun itu India ke China, kita sama. Yang penting bantuan itu ya. Betul. Ya, Syahir. NGO memang saya respect. Siapa-siapa saja yang masuk dalam tu. Dia tinggal anak bini dia kat belakang. Dia pergi masuk dalam bahaya. Nakal dia tak tahu dalam tu gelap. Tak ada apa-apa. Itulah saya nak bagi tahunya. Terima kasih sangat-sangat kepada NGO yang tolong.
Syahir, Puan Nurhaliza, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Kata-kata kalian ini adalah mungkin memberi juga inspirasi dan juga semangat melihat bagaimana orang Malaysia ni memberi satu bantuan yang sangat-sangat diperlukan kepada mereka yang memerlukan ini pada waktu yang kritikal. Tapi seperti mana Syahir cakap kan, kuasa Allah sebenarnya, kuasa Allah yang menemukan kalian orang-orang ini, dan kuasa Allah juga akhirnya menemukan Syahir bersama dengan doa berkat dan doa berkat seorang ibu juga kan, keluarga tu. Syahir, terima kasih banyak Puan. Hati-hati nanti dalam perjalanan pulang. InsyaAllah. Saya percaya luangkan masa bersama-sama juga. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Semoga perkongsian ini dapat memberikan sedikit pengajaran dan juga rasa kita lah bersama-sama. Okey, teruskan kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Terima kasih akan terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan itu dia antara perbincangan yang akan kami bawakan sekarang pada ketika ini, iaitu infak pam air di bumi Kemboja. Dan untuk itu saya nak perkenalkan tetamu saya di studio. Kami sangat berbesar hati bersama dengan yang bahagia Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga sihat. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita boleh mulakan dengan latar belakang Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Hanif dan penonton di rumah. Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah yang telah melantik saya sebagai ikon ataupun duta ini telah ditubuhkan semenjak 1985 lagi. Bermakna bukan semalam, bukan kemarin, bukan tahun lepas. Telah establish dengan aktiviti-aktiviti kemanusiaan di negara-negara jiran, termasuk di negara sendiri, aktif dengan infak solar, infak basikal, infak Quran, dan seumpama dengannya, negara jiran seperti Selatan Thailand, Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan seumpama dengannya. Dan alhamdulillah berkat Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah punya support daripada ahli dan kawan-kawan semua, pada tahun lepas semenjak 2020 kita telah berjaya menginfakkan 9,000 unit pam air di Kemboja, dan pada tahun ini kita nak tingkatkan insya-Allah 10,000 unit pam air. Kita tahu kesusahan di Malaysia ada, tapi sebenarnya kesusahan di merata-rata tempat sentiasa ada sepanjang zaman. Jadi ujian kepada yang senang untuk bersedekah, berinfak, dan bagi yang susah untuk sama-sama bersabar dan tabahlah dengan apa yang dihadapi. Ya, betul. Saya kira dugaan itu di mana-mana juga Ustaz. Ustaz, betul. Mungkin boleh kongsikan setakat ini jumlah dana yang telah terkumpul dan berapa lagi yang diperlukan Ustaz? Untuk 10,000 unit pam air itu 17 juta tadi, dana yang baru terkumpul 1,716,835 ringgit. Bermakna ada lagi sekitar 15,283 ringgit 165. Maka kempen ini akan berlaku sampai awal tahun hadapan, dan saya yakin dengan kemurahan hati penduduk rakyat Malaysia seluruhnya, insya-Allah amount ini, sebab benchmark pada tahun yang lalu dapat mencapai 9,000 unit pam air, pada tahun ini insya-Allah kita yakin dapat capai sehingga awal tahun jumlah yang diharapkan. Dan kalau sebut juta-juta mungkin Hanif, saya pun seram juga. Tapi betul. Sebenarnya satu unit pam air ini 1,700 sahaja. Dan boleh berkongsi pula dengan 10 penama. Dan 10 penama itu jatuh pada satu penama RM170 sahaja. Jadi kalau saya rasa Hanif mungkin pernah pergi Kemboja, pernah ke? Belum lagi. Belum ya. Saya sendiri pernah pengalaman ke sana bagaimana melihat mereka bergantung penuh dengan sumber air sungai yang keruh untuk terus melangsungkan kehidupan, makan, minum, mandi dan sebagainya. Dan ada anak kecil tu dia naik daripada mandi kat sungai tu, rambut dia sama keruh dengan warna sungai. Itu satu pertanda yang mereka ini sangat memerlukan bekalan air bersih. Ustaz mungkin boleh terangkan kelebihan dan hikmah infak terutamanya pada hari Jumaat ini, dan juga usaha untuk menyumbangkan sumber air yang bersih kepada mereka memerlukannya Ustaz. Ya. Saya teringat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud sahih, bagaimana seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW, "Ma afdalus sadaqah?" Apakah sedekah yang paling afdal, yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab ketika itu, sedekah air ataupun infak air, kerana peri pentingnya air itu sebagai sumber kehidupan.
Jadi oleh sebab itu dia antara sumber air yang penting untuk hidup, dan pam air yang diwujudkan di sana adalah untuk membekalkan air bersih bagi mereka beribadah, makan dengan sempurna, minum, mandi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan bolehlah screenshot apa yang berada kat TV tersebut, nombor-nombor untuk dihubungi untuk melangsung dan merealisasikan infak yang dimaksudkan tadi. Dan boleh terus pergi ke website kami www.infakpamairkemboja.com. Sangat direct namanya ya, infakpamairkemboja.com ya. Ataupun boleh menelefon Ustazah Solihah di 011-1097-6699 ataupun Ustazah Hazwani di 011556-6972, dan bolehlah tengok-tengokkan di FB kami Pertubuhan Sukarelawan Adiniah untuk melihat nombor kontak, untuk melihat gambar-gambar dan bukti sebagainya. Sekali lagi Ustaz, mungkin ada sedikit masa yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan kelebihan dan keperluannya untuk memberikan sumbangan dan cara-cara menyumbang sekali lagi Ustaz. Ya. Kita tahu kita berada pada hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang berlakunya juga kiamat, hari yang diperbanyakkan, disunatkan memperbanyakkan amal. Maka pada hari ini kalau tuan-tuan boleh bagi infak kepada mereka yang banjir sebagai contoh, boleh juga bagi yang berkelapangan untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang sangat memerlukan. Negara umat Islam yang kita tahu umat Islam minoriti di seluruh negara, di seluruh dunia, kebanyakannya sangat memerlukan dan didiskriminasi mereka ini. Maka realisasikan infak itu bukan sahaja untuk mereka gembira, tetapi untuk hari kubur kita. Dan Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah api neraka Allah walaupun dengan sebelah biji kurma untuk kita infakkan. Maka seperti mana yang tertera itu, boleh juga call ataupun bank in ke nombor Maybank sesuka hati berapa amount yang tuan-tuan sanggup di 5620-263-7867 Maybank ya, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Dan screenshot layar TV itu untuk mendapatkan nombor-nombor dan info yang berkaitan. Terima kasih. Ataupun boleh tengok kembalilah di Facebook Live kami berkenaan informasi ini. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali bersama dengan kami. Semoga dipermudahkan urusan dengan program infak pam air di bumi Kemboja, dan kita nak berhenti rehat seketika, banyak lagi perkongsian selepas ini. Jangan ke mana-mana. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS FAS sekarang. Baik, rugi kalau tak buat. Apatah lagi hari ini adalah hari Jumaat yang penuh berkah. Kita nak bersama dengan Ustaz Elias Ismail, merupakan penasihat Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra berkenaan dengan rahsia rezeki tidak disangka-sangka ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah, apa khabar? Baik Ustaz, baik. Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikitlah lebih jelas rahsia rezeki yang tidak disangka-sangka ni Ustaz. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Farihah dan juga seluruh kru penerbitan MHI dan juga penonton-penonton TV3 yang saya hormati semuanya. Terima kasih. Pada kali ini kita nak kongsikan tentang macam mana kita nak dapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sebab dalam Quran Allah menyebutkan ada orang Farihah ya, dia memang bertuah dia akan dapat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan bagi rezeki pada mereka ini jalan yang dia sendiri pun tak pernah sangka, dia sendiri pun tak pernah terfikir dia akan dapat. So macam sekarang dalam situasi musibah banjir, ramai di kalangan mereka yang terkesan, yang terjejas pun tak sangka akan dapat bantuan daripada pelbagai ceruk dan juga kata orang kiri kanan datang membantu. Maka dalam kesempatan ini juga kita nak mengajak tuan-puan semua untuk bersama-sama kita nak meraih rezeki yang tak disangka menerusi menyumbang kepada MTS FAS ataupun Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ustaz, dengan ini kan mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan latar belakang dan keperluan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni dengan lebih jelas. Ya, baik. Terima kasih Farihah. Sebenarnya pihak MTS FAS ni telah pun berdiri sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Namun pada waktu ini pihak Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini hanya berada ataupun beroperasi di 10 unit lot kedai di Gombak. Jadi membuatkan suasana ataupun dia punya prasarananya itu agak terhad. Sekitar dalam 330 orang pelajar saja.
Jadi oleh kerana itu, kita mengharapkan sumbangan daripada penonton-penonton TV3 sekalian semuanya untuk kita nak mengumpul dana bagi pembelian tanah yang berharga RM5 juta. Namun Fariha, alhamdulillah sampai setakat ini penonton-penonton MHI yang budiman, yang baik hati, yang mengharapkan redha Allah sekalian semuanya, kita telah pun berjaya meraih sekitar ataupun senang fahamnya kita masih lagi berbaki RM900,000 sahaja lagi. 900,000. Jadi kalau dapat disaksikan, itu merupakan tapak yang kita baru saja bayar deposit dia pada bulan 11 yang lalu, Fariha. Baru selesai urusan deposit dan ini dia punya plan dia. Plan pembangunan ataupun kompleks yang akan nak dibangunkan nanti. Untuk nak dibangunkan pula kosnya lain. Yang kita sedang sasarkan sekarang ni adalah kos pembelian tanah saja. Berbaki lagi RM900,000 saja lagi, insya-Allah boleh menjadi kenyataan dengan berkat sokongan daripada penonton-penonton semuanya. Ustaz, kalau misalnya mereka ni kan ingin nak menyumbang, dah tengok apa yang Ustaz terangkan ni, sama-sama nak membantu, bagaimana Ustaz cara nak menyumbang ni? Ya, seperti mana yang dapat anda saksikan pada ruangan skrin anda pada waktu ini, anda boleh saja menyumbang terus ke nombor akaun yang tertera ataupun boleh saja ke laman web www.mtsfast.com atau ke Facebook kalau nak mengetahui aktiviti dan maklumat lanjut berkait tentang Mahat ini. Ataupun kalau tak salah saya ada juga kod QR yang dah disediakan itu. Kalau yang umum tu bagi anda yang nak menyumbang seikhlas hati anda lah berapa yang anda nak berikan. Itu yang umum, boleh anda imbas kod QR itu. Kalau yang e-legacy bermakna anda nak kalau boleh menyumbang secara berkala. Mungkin barangkali tiap-tiap bulan, sebulan sekali ke apa kan, mungkin anda nak berikan. Boleh saja imbas kod QR yang e-legacy itu. Tak kisahlah. Namun lagi satu yang mungkin saya boleh tambah Fariha iaitu di hujung tahun ni kita jangan lupa mungkin di sana sini ada hujung tahun punya jualan lah, promosi. Jangan lupa hujung tahun ni tunaikan zakat. Bagi anda yang belum laksanakan tunaikan zakat, zakat perniagaan, zakat emas, apa zakat sekalipun, ayo boleh juga berzakat menerusi MTS Fast kerana MTS Fast merupakan penolong amil bertauliah lantikan Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Ustaz, mungkin Ustaz juga boleh kongsikan juga kepada penonton kan, kadang-kadang kita ada bersedekah ni, apakah jaminan sedekah ni akan memberi rezeki kepada kita, pulang balik pada kita ni? Ya, baik. Dia ada beberapa perkara. Saya kira ada 3 benda yang kita nak kongsikan. Maaflah, suara baby itu dia menghiasi sikit. Tak apa. Okay. Ayah muda, macam itulah. Pertama sekali, iaitu kita bersedekah pada waktu duha. Sekarang ni kita waktu duha. Waktu yang paling bagus sekali, waktu berkat. Satu. Yang keduanya, kita berada pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang digalakkan bersedekah. Sama seperti bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, Nabi jamin, hartanya tak akan berkurang. Ayo, kita bersedekah, kita menyumbang insya-Allah. Ini seperti nombor yang telah ditertera ni Ustaz kat sini nak sumbang. Betul. Ya, betul. Di ke Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Moga-moga dengan hari Jumaat ni penuh keberkatan dan sebagaimana yang Ustaz kongsikan 3 perkara tu dah ada dah hari ni Ustaz Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz Elias Ismail, penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ustaz jaga diri baik-baik. InsyaAllah. Ustaz pun sibuk juga membantu sukarelawan lain kan dalam pada masa-masa bencana. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz Dan kita telah pun berada di penghujung rancangan MHI pada hari Jumaat ini. Betul. Harapkan agar segala yang kami berikan boleh memberikan sikit informasi kepada anda semua. Dan ingat ada amaran Ibu Peti berjaga-jaga terutama di Sabah dan Sarawak pada hujung minggu ini. Jadi amaran telah dikeluarkan. Bergantung pada kita untuk terus membuat persiapan dan juga berjaga-jaga juga ya. Berjaga-jaga dan jaga diri terutamanya kepada mereka yang ingin keluar membantu. Sepanjang hujung minggu ini saya pasti ramai yang akan turun. Tadi dah dengar dah dekat Hot FM katanya bantuan daripada Kelantan kan datang. Dia kata inilah kali untuk membantu kami yang telah terkesan sebab dulu kan 2014-15 KL membantu mereka. Jadi mereka dah turun dah, nampak dah banyak bersama-sama. Dan lebih penting juga kepada para sukarelawan yang termasuk pesanan kepada diri saya dan juga Fariha lah ini bukan berkenaan kita tau. Ini berkenaan dengan mereka. Kita beri apa yang mereka perlukan, bukan apa yang kita nak bagi sangat. Jadi itu juga salah satu perkara dan tipsnya juga. Okey. Jumpa lagi hari Isnin. Jaga diri semua, tolong ya. Dan juga jangan lupa untuk senyum selalu. Assalamualaikum.